feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk chapter 2, financial analysis. So dalam chapter 2 kita ada 3 subtopik. Yang pertama kita nak tengok definition and function of financial statement. Yang kedua kita nak tengok financial ratios, and then yang ketiga sources and uses of fund. So 3 benda ni quite important lah dalam chapter 2. Alright, so what is financial analysis? So kalau ikut nama dia tu memang kita nak analisis financial lah. Okay, apa yang kita nak analisis adalah financial statement. Okay, the study of financial statement. Okay, so kita nak tengok lah macam mana kita punya performance, kita punya performance compare dengan orang lain. Kita nak tengok operasi kita macam mana, okey ke tak syarikat kita. So dari sudut financial punya term, kita akan tengok financial statement lah. Okay. Okay, so financial statements dia ada 4 financial statements under FIN 242. Kalau subjek lain mungkin ada tambah lagi lah. Okay, ada 4. Yang pertama balance sheet, yang kedua income statement, yang ketiga cash flow statement, and then yang keempat statement of retained earnings. So 4 ni adalah statement yang akan dikeluarkan oleh pihak syarikat every year dia akan keluarkan. Okay, kita akan go one by one these financial statements. Okay, first kita tengok balance sheet. Balance sheet ni sebenarnya adalah dia punya kalau ikut dia punya kat sini, dia cakap financial position lah. Maknanya kita nak tengok kedudukan kewangan syarikat. Okay, berapa banyak aset kita ada, berapa banyak tanggungan kita ada, and then berapa banyak hutang kita ada, and then berapa banyak saham yang kita ada. Semuanya ada dalam balance sheet. Okay, so dalam balance sheet ni dia ada tiga item yang paling utama. Yang pertama assets. Dalam asset ni dia pecah dua pula. Dia ada current asset dengan fixed asset. Okay, and then kita ada liabilities. Liabilities pun pecah dua juga. Kita ada current liabilities dengan long term debt lah. Okay, and then yang ketiga kita ada owners equity, saham dari syarikat. So formula dia adalah asset equal to liabilities plus owners equity. Maknanya asset ni adalah gabungan hasil daripada liability dengan owners equity. Okay, so this is dia punya statement, balance sheet. Okay, balance sheet ni macam ni, cuma kat tepi ni sepatutnya ada number lah kan. Sepatutnya ada number. Kat sini pun sama lah, sepatutnya ada number. Okay, kita tengok yang belah kiri dulu, bahagian assets. Bahagian asset tengok dia pecah dua kan. Dia ada current asset dengan fixed asset. Okay, under current assets, current asset ni sebenarnya adalah asset semasa yang mana asset yang kita rolling every year lah. Maknanya pakai habis beli pula kan. Okay, manakala untuk fixed asset ni dia tak pakai habis. Maknanya kita beli and then kita guna sampai banyak tahun lah. Itu fixed asset Okay, kita tengok under current asset dulu. Okay, first kita ada marketable securities. Okay, kadang-kadang syarikat pun ada pegang saham syarikat lain apa semua, marketable securities. So kadang-kadang dia tak nak simpan cash, so dia letak duit tersebut dalam marketable securities lah. Okay, and then yang kedua account receivable. Okay, maknanya yang ni orang berhutang kita. Orang tu siapa? Kita punya customer. Kadang-kadang ada kilang tu, customer datang ambil barang tapi belum bayar lagi, dia akan masuk sebagai account receivable. Okay, and then kita ada inventories. Inventories ni adalah kita punya bahan-bahan mentah lah untuk buat kita punya produk syarikat. Okay, raw material, work in progress dengan finished good. Tak apa, kita akan go through, ada topik khas untuk inventories nanti. Okay, and then kita ada prepaid expenses. Maknanya kadang-kadang ada expenses yang kita terlebih bayar ataupun kita bayar awal lah. For example, bil api bulanan 100 tapi kita pergi tiba bayar 500. Okay, so bila kita bayar lebih daripada apa bil sebenarnya, dia akan masuk sebagai prepaid expenses. Bukan bil elektrik je, banyak lagi bil yang lain-lain lah. Okay, so total everything tu under current asset, we got total current assets. Okay, next kat bawah dia tu adalah fixed asset. Fixed asset ni yang saya bagi tahu tadi, aset kekal yang mana kita akan pakai selama beberapa tahun lah, banyak tahun. Okay, first kita ada plant and machinery, kita punya kilang tu. Kilang. And then mesin-mesin yang ada dalam kilang tersebut. Okay, and then kita ada land and buildings lah. Okay, tanah, kita punya bangunan pejabat apa semua kan. Okay, plant and machinery tu mungkin termasuk sekali dengan kenderaan syarikat apa semua kan, fixed asset juga.
Okay, combine dua tu kita akan dapat total fixed asset. Okay, and then total current asset dengan fixed asset tu kita akan dapat total assets kan. Total everything ni dapat total assets. Okay, yang belah kanan pula. Yang belah kanan kita ada liabilities and equities. Untuk bahagian liabilities kita ada kat atas ni. Ni kita kat atas ni current liabilities. Okay, untuk current liabilities kita ada item-item under current liabilities. For example here kita ada account payable, maknanya kita berhutang dengan orang lah. Orang tu siapa? Kita punya supplier. Kita ambil raw material daripada supplier kita, tapi kita belum bayar lagi. So ia akan masuk dalam account payable. Okay, next is notes payable. Notes payable ni kita berhutang, mungkin kita berhutang dengan bank ke dalam jangka masa yang pendek, berhutang 6 bulan, berhutang 9 bulan. So ia akan masuk dalam notes payable. Okay, and then kita ada accruals lah, tunggakan. So apa-apa tunggakan tu dia akan masuk dalam liabilities, tanggungan. Okay, total up current liabilities ni kita akan dapat total current liabilities. Total current liabilities. And then kat sini dia special, dia seorang duduk kat sini, kita panggil dia sebagai long term debt. Okay, long term debt ni hutang jangka masa panjang. Dia tanggungan juga, tapi bukannya tanggungan semasa, tapi tanggungan untuk jangka masa yang panjang. So for example long term debt ni kita ada term loan ataupun bond lah. Bond. Okay, term loan tu mungkin kita berhutang dengan bank untuk jangka masa mungkin lebih kurang 3 tahun, 5 tahun. So kita consider as long term debt. Okay, and then bond tu adalah kita punya hutang dengan masyarakat lah. So tak apa, ada topik khas nanti untuk bond. Okay, and then kat bawah ni, yang ni adalah untuk bahagian kita panggil sebagai owner's equity. Ataupun dia panggil common equity lah. Okay, so first under owner's equity kita ada common stock. Common stock ni saham. Saham. Okay, biasanya saham ni dia macam ni. Kita jual saham kepada orang ramai. Siapa-siapa yang beli saham syarikat kita tu, maknanya dia adalah owner syarikat. Dalam masa yang sama dia menyumbang modal untuk syarikat. Bila dia beli kita dapat duit kan. Bila dia beli kita dapat duit. So duit tersebut kita akan guna untuk modal syarikat lah. Okay, itu saham. Kita biasa dengar term-term saham dekat luar sana kan. So siapa yang beli saham, dia adalah owner kepada syarikat tersebut. Okay, next is kita ada preferred stock. Okay, preferred stock ni adalah saham, dia lain dengan common stock, tak sama. Cuma saham dia ni special sikit. Kita nama dia saham keutamaan lah dalam bahasa Melayu. Preferred stock. Okay, preferred stock ni siapa-siapa yang beli preferred stock, dia kena sumbang modal untuk syarikat, tapi dia punya dividen tu tak sama macam common stock. And then kuasa dia dalam syarikat pun agak kurang sikit lah berbanding dengan common stock. Siapa-siapa yang beli common stock, dia adalah owner syarikat. Preferred stock dia bukan owner, bukan truly owner lah syarikat tersebut. Okay, so kalau nak beli saham, tengok dulu sama ada dia common stock ataupun preferred stock. Right. Cuma ada juga kelebihan preferred stock dia punya dividen adalah stabil. Tak macam common stock, dividen dia depends on keuntungan syarikat, depends on dividen policy syarikat. Okay, next is kita ada retained earning. Retained earning ni pun sumber modal syarikat juga. Sumber modal syarikat juga, yang mana retained earning ni adalah keuntungan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita kadang-kadang untung tu kita tak adalah bayar dividen semua kepada pemegang saham. Mungkin kita simpan sedikit, kita retain. Kita retain tu maksudnya kita simpan sedikit. Mungkin contohnya daripada jumlah keuntungan kita tu, okay, 50% daripada keuntungan kita simpan, kita bayar dividen. Another 50% kita simpan dalam syarikat. So untuk sumbangan modal lagi lah untuk syarikat. So biasalah kalau kita berniaga pun, kalau contoh kita berniaga kedai burger ke apa ke, kalau untung contoh RM5,000, so takkanlah RM5,000 nak pergi joli semua kan. So RM5,000 tu mungkin simpan RM2,000 untuk besarkan kita punya kedai. Itulah konsep retained earning. Itulah konsep retained earning. Okay, so untuk liabilities and equities, kalau kita total up everything ni, kita akan dapat total liabilities and equities kat bawah ni. Okay, and then satu concern kita berkenaan dengan balance sheet ni, nilai total liabilities and equities ni akan sama dengan total asset. Nilai. That's why rumus kita daripada awal tadi, asset sama dengan total liabilities and equities. So that's why jumlah dia sama. For example, belah ni kita dapat 1 million contohnya kan, 1 million. Belah ni pun dapat 1 million juga. Mesti balance. Dah nama dia balance sheet kan. So dia kena balance. Okay, konsep dia macam mana? Senang nak faham kan?
Okey, yang belah kanan ni, liabilities and equities ni adalah dari mana duit datang. Dari mana duit datang. Kita berhutang dengan orang, kita ambil barang tak bayar lagi, kita berhutang dengan bank, kita hutang dengan orang ramai kan, bond tu. And then kita ambil modal daripada pemegang-pemegang saham, kita ambil modal daripada preferred stock, and then kita ambil modal daripada keuntungan daripada tahun sebelumnya. Okey, yang belah kanan ni semuanya dari mana duit datang. Dari mana duit datang. And then belah kiri ni pula adalah ke mana duit tu pergi. Dah dapat modal, dah hutang orang, dah dapat keuntungan daripada tahun lepas, duit tu pergi mana? Duit tu kita gunakan untuk beli assets kan. So that's why dia akan sama kiri dan kanan. Kalau tak sama macam mana? Something wrong lah. Ada duit hilang ke macam mana ke kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so type of asset, kita ada macam-macam jenis lah dalam asset tu kan. Kalau ikutkan yang sebelum tadi, dia punya tu contoh je lah. For example, asset ni kita ada cash, kita ada marketable securities, dia dah ada maksud dia kat situ kan. Account receivable, inventories, prepaid, fixed asset kan. So saya dah cerita satu persatu dah tadi. And then liabilities pun sama, saya dah cerita tadi satu persatu dah, liabilities and equities. Okay, itu balance sheet. Okay, next kita nak tengok income statement pula. Income statement ni dia lain sikit. Macam balance sheet, dia menunjukkan apa tadi? Financial position untuk syarikat. Manakala untuk income statement ni dia cerita apa? Operating result. Macam mana kita punya result lah. Result untuk jangka masa setahun. Okay. Konsep dia senang je. Profit equal to sales tolak expenses. Sales ni jualan kita lah, ataupun nama lain dia adalah revenue, right? Tolak dengan cost. So biasalah untung sama dengan jualan tolak cost kan. Okay. Split into two parts. Kita ada dua bahagian dalam income statement tu. Kita ada operating activities, kita ada financing activities. Income statement ni kalau ikutkan dulu dia tak panggil income statement, dulu dia panggil profit and loss statement kan. So mungkin ada P&L, dulu orang panggil P&L lah. Okay, ini dia punya income statement kan. Okay, income statement ni dia adalah flow dia adalah flow yang mana dia bergerak daripada atas gerak turun ke bawah. Macam balance sheet tadi dia bukan flow, dia hanya statement kan. Statement secara keseluruhan. Tapi yang ni statement dia ada flow dia lah, bergerak daripada atas turun ke bawah. Okey. Dia ada dua bahagian tadi saya dah terangkan. Kita ada operating activities, kita ada financing activities. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, first kita punya start untuk income statement adalah revenue ataupun net sales lah, jualan So jualan ni macam mana nak dapat jualan? Harga produk yang kita jual kali dengan jumlah produk yang dijual. Produk times dengan price darab dengan quantity kan, price darab quantity, so dapatlah sales. So jualan tu mestilah dalam tempoh masa setahun lah. Tak boleh buat untuk 5 tahun sekaligus, tak boleh. Okay, kita buat setahun benda ni. Okay, bila dah dapat sales tu kita kena tolak cost lah. Yang pertama kita tolak cost apa? Less tolak COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold ni adalah cost untuk produk tersebut, raw material dia, upah buruh apa semua mungkin ada dalam ni lah, COGS. Okay, dah tolak dengan cost of goods sold, kita akan dapat gross profit, right? Untung kasar lah. Untung kasar, belum untung bersih lagi. Next kita tolak dengan operating expenses. Operating expenses ni adalah cost untuk operasi lah, ataupun kita panggil cost untuk bukan directly related to that product. For example, cost berkenaan dengan pejabat kan. Pejabat pun perlu beli kertas apa semua kan. Okay, so dia akan masuk dalam operating expenses. Salary, macam wages dia akan masuk dalam COGS. Cuma untuk kalau salary dia akan masuk dalam bahagian operating expenses. So jangan tertukar term wages dengan salary. Okay, and then cost-cost lain lah seperti elektrik ke air ke apa semua mungkin masuk dalam operating expenses. Dia panggil sebagai administrative punya expenses. Okay, and then tolak satu lagi kita panggil sebagai depreciation, susut nilai. Yang ni you all dah belajar masa masa accounting lah kot. Depreciation, susut nilai untuk kita punya fixed asset lah. Okay,
So dah tolak dua benda ni, kita akan dapat operating income ataupun kita namakan dia sebagai EBIT, earning before interest tax. Earning before interest tax. So biasa dalam finance kebanyakan orang sebut EBIT lah. Sebut EBIT So EBIT ni maknanya untung yang setelah ditolak dengan COGS, setelah ditolak dengan operating expenses, setelah ditolak dengan depreciation kan. So dapatlah EBIT. Okay, so ini untuk bahagian operasi baru. Belum bagi bahagian financing. Bahagian financing ni maknanya kita belum lagi dapat keuntungan bersih. Okay, dah dapat earning before interest tax, kita perlu buat apa? Plus dengan other income jika ada lah, income lain jika ada. Okay, tolak dengan interest. Interest ni adalah interest untuk pinjaman. Maknanya kalau dalam kita punya balance sheet tadi ada long term debt, maknanya kat sini bila kita berhutang kena bayar interest lah kan. So tolak dengan interest yang perlu dibayar terhadap hutang tersebut. Okay, dah tolak interest, kita akan dapat earning before tax ataupun EBT. EBT, earning before tax. Dah dapat EBT, kita kena tolak cukai, corporate tax. Okay, EBT ni, jikalau EBT tu positif, maknanya kita perlu bayar cukai. Tapi kalau dapat EBT kosong ataupun negatif, kita tidak perlu bayar cukai. Inilah konsep cukai. Cukai ni perlu dibayar bila untung sahaja. Bila untung kena bayar cukai. Okay. Kalau rugi tak perlu bayar cukai, kan? Okay, dah bayar cukai. Cukai mungkin 30% to 40%, lebih kurang macam tu lah cukai yang perlu dibayar. Maknanya kalau EBT kita tu 1 million, around 300,000 kena bayar cukai kepada kerajaan kan. Kena bayar cukai lah kerajaan So biasalah untung kena bayar cukai. Kenapa kena bayar cukai? Orang ramai juga persoal kenapa perlu bayar cukai. Kita dah penat-penat berniaga apa semua, dapat EBT 1 million, tiba-tiba 30% daripada 1 million hilang, kena bayar cukai. Okey, cukai ni perlu dibayar lah sebabnya kerajaan ataupun kerajaan lah senang kan. Kerajaan dah sediakan fasiliti kepada kita untuk berniaga. For example, dia orang yang sediakan jalan raya, dia orang yang sediakan infrastruktur lah supaya kita dapat berniaga. Ada internet, ada jalan raya, ada highway, ada jambatan apa semua. Kalau tak ada jambatan apa semua kan, tak ada pelabuhan ke, so memang kita tak boleh nak berniaga lah. So itu, that's why kita kena sediakan cukai lah, kena bayar cukai. So cukai tu digunakan untuk mungkin untuk kos pentadbiran kerajaan, untuk repair jalan apa semua supaya kita dapat berniaga. Okay, cukai tu penting. Dah tolak cukai, barulah kita dapat untung bersih ataupun kita panggil sebagai net income. Alright, so daripada bila kita dah dapat untung tadi, kita nak buat apa duit daripada keuntungan syarikat tu? That's why saya cakap berkenaan dengan kedai burger tadi kan. Bila kita untung, kita ada kita kena separate two parts lah. Kita punya keuntungan tu, satu kita joli, satu kita simpan. Betul tak? Okay, sama juga dengan kes kat sini. Bila dah dapat untung bersih, okay, kita perlu bayar dividen kepada pemegang-pemegang saham. So orang beli saham kita kan, dah laburkan duit dia dalam syarikat kita, so kita kena pulangkan balik dividen kepada dia orang lah, bagi keuntungan sedikit kepada dia orang, sebab dia orang yang menyumbangkan modal. Okay, so dividen perlu dibayar kepada preferred stock dahulu, dividen kepada preferred stock dahulu. Okay, and then barulah bayar dividen kepada common stock. Right. And then pembayaran dividen ni sebenarnya bergantung kepada dividen polisi syarikat lah. Dia orang-orang atas dia akan tentukan berapa dividen perlu dibayar kepada pemegang-pemegang saham. Okay, balance dia dah bayar dividen apa semua, balance-nya adalah retained earnings. Kita masukkan balik dalam syarikat. Right. Tapi ada juga syarikat yang 100% bayar dividen. Maknanya kalau untung net income tu dapat 1 million semua bayar dividen. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Kosong retaining. Boleh, tak ada masalah. Kan? Depends on company punya dividend policy. Okay, so ini adalah income statement. Dia flow, dia bergerak daripada atas turun sampai bawah. Okay, so ni item-item dia. Saya dah ceritakan tadi. Okay. And then kita ada statement of retaining. Retaining tadi kan, yang untung masuk balik dengan syarikat tu kan. So dia punya statement pun very simple, macam ni je. Balance of retaining daripada tahun lepas tambah dengan
untung tahun ni, tolak dividen dia, and then dapatlah retain earning untuk tahun yang baru ni. As simple as that lah. As simple as that. Okay, and then yang last kali kita ada cash flow statement. Cash flow statement ni pergerakan cash dalam syarikat. Maknanya dia summarize the inflow and outflow of cash transaction for the year. Maknanya dalam masa setahun tu dia nak tengok duit masuk, duit keluar, pergerakan kan, inflow dengan outflow. Tapi dalam statement ni dia pecah kepada 4 bahagian. Kita ada cash flow from operation, cash flow from investment, and then cash flow from financings. And then kita ada reconciliation of cash. Ada 4 bahagian. Okay, yang ni mungkin untuk cash flow ni mungkin kita akan terangkan dengan lebih detail dalam chapter 3 kata silap. Chapter 3 lebih kurang macam tu lah, tapi bukan dalam chapter ni lah. Okay, dah selesai berkenaan dengan statement-statement kan. Ada 4 statement semuanya. Daripada statement ni macam mana kita nak tahu syarikat kita ni tengah perform ke tak perform kan. Kita ada current asset, kita ada current liabilities, kita ada sales, apa semua banyak kan. Macam mana kita nak tahu syarikat kita tu sihat ke tak sihat? Nak tahu sihat ke tak sihat company, biasanya kita akan buat financial ratios. Okay, so dia ni adalah analysis tool lah, alat untuk mengesan firm performance kan. Nak ukur sihat ke tak sihat syarikat. And then kita akan base kepada financial statement tadi lah. Kita akan pakai 2 sahaja. Satu balance sheet, yang kedua income statement. 2 tu sahaja. Okay, so siapa yang akan menggunakan calculation ni? Managers, investor and interested parties lah. Siapa-siapa pun boleh. Sebab maklumat syarikat ni, balance sheet dengan income statement untuk syarikat yang besar, for example macam Nestle ke, Maybank ke, banyak lagi lah syarikat yang besar dekat Malaysia ni, kita boleh access dia punya balance sheet dengan income statement. Memang dia public punya information so kita boleh tengok. Okay, untuk tengok company kita sihat ke tak sihat dari sudut financial ratios ni, kita ada 2 cara untuk interpret dia. Yang pertama, trend analysis. Kita compare dengan tahun yang lepas. Kita try compare dengan tahun yang lepas. Okay ke tak okay compare to this year, right? Tu dari sudut masa lah. Bila sebut trend analysis ni, kita compare dari sudut masa kita daripada tahun lepas dengan kita sekarang kan. Okay, and then interpretation yang kedua adalah comparative analysis. Comparative analysis ni kita compare dengan orang lain, syarikat yang sama dengan kita ke. Kalau syarikat kita jual tayar, kita compare financial ratios dengan syarikat tayar yang lain kan. Ataupun within industry lah, dalam industri yang sama. Okay, itu kita panggil sebagai comparative analysis. Okay, so kita nak tengok financial ratios. Dia agak banyak sedikit financial ratios ni. So dia pecahkan kepada 5 bahagian lah. Kita ada 5 bahagian. Kita ada liquidity ratios, kita ada activity ratios, kita ada leverage ratios, profitability ratios, and then last kali kita ada market ataupun equity ratios. So dalam sub categories ni dia ada pula ratio. Alright, kita akan go one by one. Okay, untuk liquidity ratios, kita ada beberapa ratio under liquidity ratios. Kita nak tengok how liquid the firms to meet short term obligation. Kita nak tengok adakah company tu mampu untuk menyelesaikan hutang dia dalam jangka masa pendek. Right, risau tak? Takut ada hutang tak boleh nak bayar kan. So liquidity ratios ni kita nak tengok kemampuan syarikat untuk bayar hutang untuk jangka masa pendek sahaja. Right. Okay, yang kedua activity ratios. Kita nak tengok dari sudut efficiency, efficient ke tak efficient syarikat kita untuk generate sales. Right. Okay, and then kita ada leverage ratio. Yang ni untuk hutang jangka masa panjang. Kita nak tengok keberkesanan kita untuk hutang kita. And then kita nak tengok, and then seterusnya profitability ratios. Nak tengok dari sudut keuntungan syarikat. Okay. And then market to equity ratios. Yang ni yang advance sedikit lah. Dia ada beberapa ratio berkenaan dengan market. Market ni pasaran lah, pasaran saham lah. Okay. So for example, kalau kita ambil profitability ratios kan, keuntungan kita, kalau untung kita tiba-tiba dapat 1 million, adakah 1 million tu bagus ke tak bagus? So that's why kita kena buat ratios lah. Ratios ni maknanya dia ada nisbah perkadaran dia. Dengan aset banyak ni, untung banyak ni, okey ke tak okey?
Okay, so that's why kita kena kira nisbah. Kalau kita kira just ambil figure duit macam tu je, memang tak tepat lah. Aset banyak ni, untung 1 million. Tambah aset lagi, untung 1 million juga. Bagus ke tak bagus? Maknanya ada problem, something problem lah. Aset makin banyak, tapi untung macam tu je. Kekal 1 million kan. So that's why kita kena ada perkadaran lah, ataupun nisbah. Okay, kita tengok liquidity ratios dulu. Liquidity ratio ada 5 bahagian tadi kan, ada 5 kategori tadi. Kita tengok kategori yang pertama, liquidity ratios. Dalam liquidity ratios kita ada beberapa lah, saya pun lupa sebabnya kalau ikutkan yang sebenar-benarnya ratios ni, untuk financial ratios ni dia ada lebih kurang 70 lebih ratio sebenarnya. Kalau kita nak hafal semua memang pensan lah. So for the sake for Fin 242 ni, we only learn a few lah, sikit saja. Tak ingat lah, ada berbelas-belas lah, 14 macam tu lah lebih kurang ratio keseluruhannya. Right, tapi tak apa, kita akan go one by one lah. Okay, under liquidity ratios, yang pertama adalah current ratio. Okay, current ratio. Okay, current ratio ni dia punya rumus adalah current asset divided by current liabilities. Senang je, current assets bahagi dengan current liabilities. Kedua-dua maklumat ni, current asset dengan current liabilities ni, ada dalam kita punya balance sheet. Right? Ada dalam balance sheet kita. So total current asset bahagi dengan total current liabilities. Alright? Okay, untuk current ratio ni, lagi tinggi nilai dia lagi bagus. Tapi yang paling utamanya, nilainya mestilah 1.0 and above lah. 1.0 and above. 1 pun tak berapa okey lagi, tapi kalau 1 point something and above tu dah okey. Kenapa saya cakap okey? Kalau jawapan dia 1 point something and above, maknanya current asset kita lebih besar daripada current liabilities. Right? Maknanya kita ada aset semasa yang mampu menanggung aset current liabilities, tanggungan semasa kita. Maknanya tiba-tiba orang minta hutang, mungkin kita boleh jelaskan lah sebab kita ada current asset yang mencukupi. Right? Okay, seterusnya adalah quick ratio. Quick ratio, rumus dia sama dengan current ratio. Sorry, terlindung pula. Okay, saya tak atas lah. Okay, dia sama je, cuma ada tambah sedikit lah. Current assets tolak prepaid, tolak inventory, and then divided by current liabilities. Tambah sikit. Current assets tu kena tolak prepaid dengan inventory. So dalam current asset tu kita tak ambil keseluruhan, kita buang prepaid dengan inventory. Okay, kenapa? Sebabnya prepaid dengan inventory ni dia tak betul-betul liquid. Liquid ni maksud dia susah nak convert into cash balik. Right. For example, macam kalau marketable securities tu mungkin tak ada problem lah, kita boleh jual saham tu dapat duit kan untuk bayar hutang kita. Tapi untuk prepaid yang kita dah bayar awal, for example bil elektrik tadi kan, kita bayar awal, takkan nak minta balik dengan TNB, nak balik duit kan, sebab terlebih bayar. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Tak ada. Biasanya prepaid ni kita memang bayar terlebih, and then memang kita tak boleh nak tuntut balik lah yang lebihan kita bayar tu kan. Same goes to inventory. Inventory ni kita punya raw material. For example, kalau kita buka kedai mi ke apa semua kan, so kita dah beli mi siap-siap dah untuk buat kita punya produk. Tiba-tiba orang minta hutang, takkan kita nak jual balik mi tersebut, nak jual kat siapa kan? So terutama sekali kalau barang tu barang cepat luput kan, macam makanan lah, cepat luput. Kalau kita nak jual balik memang tak boleh lah. So by hook or by crook memang kita kena gunakan raw material kita tu untuk hasilkan kita punya produk lah. So that's why inventory memang susah nak convert into cash balik kan. So that's why quick ratio, rumus dia current asset tolak prepaid tolak inventory divided by current liabilities. Dia sama macam current ratio juga, lagi tinggi nilai dia lagi bagus lah. Sebabnya lagi tinggi nilai membawa maksud kita mampu untuk cover hutang jangka masa pendek. Alright. Okay, yang ketiga untuk under liquidity ratios adalah net working capital, NWC. Yang ni lebih kurang sama juga. Cuma tadi kita bahagi kan, current asset bahagi current liabilities. Yang ni kita tukar, current asset tolak current liabilities. Right. So yang ni sebenarnya bukan ratio sebenarnya, sebab dia bila ratio ni dia melibatkan bahagi. Tapi yang ni pun macam
petanda lah syarikat sihat ke tak sihat kan. Okey, current asset, kalau total current asset nilai dia dalam ringgit kan, tolak dengan current liabilities nilai dia pun dalam ringgit. So ringgit tolak ringgit, jawapan dia still lagi ringgit lah kan. Okey, so kalau nilai dia positif, maknanya kita punya current asset lebih besar daripada current liabilities. Kalau dapat nilai dia negatif, maknanya current liabilities lebih besar daripada current asset. So tak sihat lah kalau negatif net working capital. So kena positif barulah syarikat kita sihat. Senang cakap macam itulah, sihat tak sihat kan. Okey, kategori yang kedua, activity ratios. Okey, activity ratios. Yang first kita ada inventory turnover. Inventory turnover ni dia punya rumus adalah cost of goods sold divided by inventories. Okay, cost of goods sold divided by inventories. Cost of goods sold ni kita dapat daripada mana? Daripada income statement. Selepas revenue tu kan, kita tolak cost of goods sold kan. Okay, ambil nilai tersebut, cost of goods sold divided by inventories. Inventories ni ada dalam current asset dalam balance sheet. Okay. Okay, seterusnya average collection period, hasil pungutan pungutan hutang kan. So rumus dia account receivables yang berada dalam current asset divided by annual sales dan berada dalam income statement, yang mana annual sales tu kena divided by 360 lah, 360. Okay, jawapan dia adalah dalam bentuk hari berapa hari. Okay, so yang ni menunjukkan lagi rendah nilai dia lagi bagus lah. Maknanya kalau contoh, kalau kita kira tiba-tiba keluar 20 hari jawapan dia kan, 20 hari, maknanya kita masa untuk kita kutip hutang tersebut ataupun recover hutang tersebut mungkin mengambil masa 20 hari sahaja. Right, secara purata lah, secara purata. Okay. Yang ketiga under activity ratios adalah account receivable turnover, which is sales divided by account receivable. Sales tu boleh dapatkan daripada income statement, account receivable boleh dapatkan dalam dalam current asset lah. Okay, so yang ni pun menunjukkan lagi tinggi lagi bagus lah. Macam average collection period tadi lagi rendah lagi bagus, tapi yang ni lagi tinggi lagi bagus Okay, kategori yang ketiga, activity ratios. Activity ratios. Kategori yang ketiga adalah leverage or solvency ratio. Leverage berkenaan dengan hutang. Okay, debt ratio, hutang, nisbah hutang. Total liabilities. Total liabilities ni combine semua. Current liabilities tambah dengan long term debt. Yang bahagian equities jangan tambah. Total liabilities hanya dua tu, current liabilities dengan long term debt. And then divided by total asset, keseluruhan total asset. Okay, so yang ni lagi rendah lagi bagus lah kan. Debt kan berkenaan dengan hutang kan, lagi rendah lagi bagus. Okay, next is debt to equity, long term debt. Ambil long term debt sahaja dalam kita punya balance sheet. Divided by shareholder equity. Shareholder equity tu itulah common stock, preferred stock tadi kan. Okay. And then seterusnya time interest earn, kita panggil sebagai TIE, TIE EBIT divided by interest. Right. Macam yang ni dia lain sikit daripada dua yang sebelumnya. Yang mana yang ni lagi tinggi lagi bagus. Yang dua sebelum debt equity dengan debt to equity ratio tu kalau boleh kita nak rendah kan. Cuma yang ni kita nak tinggi, EBIT divided by interest. Yang ni kita nak tengok kemampuan kita untuk cover interest kita sebanyak mana. Maknanya kalau EBIT tu besar sangat, interest kecil, maknanya kita boleh cover interest kita banyak kali. Right, banyak kali. Okay, next is next category is profitability ratio. Yang ni kita nak tengok ratio in term of kita punya keuntungan. Gross profit margin, which is gross profit divided by sales, untung kasar bahagi dengan sales. Yang ni pun lagi jawapan dia dalam bentuk persen, dia lain sikit, answer in percent. So lagi tinggi lagi bagus lah, lagi tinggi lagi bagus. And then operating profit margin, EBIT bahagi sales, EBIT bahagi sales.
Yang ni pun sama juga, jawapannya dalam bentuk persen, maknanya you kena kali dengan 100. Kalau jawapannya dalam bentuk persen, kena kali dengan 100. And then net profit margin, earning after tax ataupun net income, earning after tax ataupun net income bahagi dengan sales, jawapan dia pun sama juga dalam bentuk persen. And then seterusnya ROA, right, return on asset, ataupun setengah orang dipanggil ROI, return on investment. Yang ni net income bahagi dengan total assets. Sama juga, jawapannya dalam bentuk persen, maknanya you kena kali dengan 100 jawapan dia. Okay, and then ROE, yang ni lain sikit. ROE, return on equity, which is earning after tax ataupun net income bahagi dengan shareholder equity. Alright, so jawapan pun sama juga dalam bentuk persen. Maknanya untuk kategori yang profitability ratios ni, semua jawapan dia dalam bentuk persen. Semua jawapan dia dalam bentuk persen. Okay, last kali market ataupun equity ratio. Yang ni special sikit. EPS, earning per share, earning after tax divided by number of common share, jumlah saham yang ada dalam syarikat. Yang ni biasanya dia number of common share ni dia tak ada directly nyatakan dalam mana-mana income, dalam mana-mana statement, sama ada balance sheet ataupun income statement. Tapi kalau kita tengok, kita boleh perhati betul-betul dalam balance sheet, dia ada bagi par value. Maknanya jumlah keseluruhan common stock tu kena bahagi dengan par value untuk dapatkan number of common share. Tak apa, yang ni kita akan buat tutorial nantilah macam mana nak calculate. Okay, and then price to earning ratio, PE ratio, kita panggil PE ratio. Harga saham syarikat tersebut bahagi dengan earning per share yang kita calculate awal tadi, yang atas ni, EPS. Maknanya untuk kira PE ratio ni kena kira EPS dululah. Okay. Okay, so this is example lah. Example, ini untuk income statement, untuk company mana dia tak ada bagi tahu ni. So ni nilai dia apa semua kan. Okay, ini contoh balance sheet untuk syarikat tersebut. Okay, ada dalam slide, saya dah bagi dalam slide tu, so you boleh tengok nanti. And then ini ratio-ratio yang telah dikalkulate based on income statement dengan balance sheet tadi. Ni dia kira current ratio, quick ratio, net working capital kan. So make sure you go through lah, you tengok satu-satu macam mana dia calculate, nilai tu dia ambil daripada mana. Kalau ada masalah, tanya saya dalam group kan, tanya saya balik dalam group macam mana dapat nilai ni kan. Okay, so semua ratio dia calculate lah. Okay, so make sure you go through make sure you go through supaya you boleh, kalau ikutkan semester biasa memang kena hafal benda ni, ratio-ratio tersebut. Lebih kurang ada 12 ke 14 macam tu lah, ratio yang kena hafal. Tapi disebabkan ODL ni, you hafal tak hafal, saya pun tak pasti kan. Okay, bahagian yang terakhir, sources and uses of fund kan. Okay, statement ni kita kena buat statement ni kita kena buat untuk tengok apa ni dia cakap, summarize all the new or additional sources and uses for investment purpose. Okay, sources and uses of fund ni kita nak tengok pergerakan sumber duit tu datang daripada mana, and then kegunaan duit tu pergi ke mana. Question here is, where did firm get its fund during the year? Dari mana datangnya fund untuk tahun tersebut? Right. Okay, persoalan yang kedua, fund yang dapat tu pergi ke mana kan? What did the firm do with the available fund? And then how does operation affect firm's asset and liabilities? Yang ni tengok kesan dia lah kan, kesan dia. Okay, so untuk buat sources and uses of fund ni, kita kena tengok dua lah dalam balance sheet kan, dalam combine changes in balance sheet with other relevant financial figures. For example, income statement lah kita tengok. Okay, kalau ada duit masuk, itu maknanya sumber lah, sources kan. Kalau ada duit keluar, bukan duit keluar, fund mengalir kan. Kalau fund mengalir pergi, maknanya kita guna uses kan. Okay, total sources of fund adalah total uses of fund. Maknanya duit yang kita dapatkan mungkin kita akan gunakan untuk benda lain lah kan. So dia mesti balance dia mesti balance sources and uses of fund. Okay, dari kita tengok satu persatu. Sources of fund dulu, sumber kewangan datangnya daripada mana? Yang pertama, decrease in asset. Kalau kita tengok compare to last year dengan this year, tiba-tiba kita tengok dalam bahagian asset kita tu makin berkurang. Aset kita makin berkurang compared to last year. Maknanya itu adalah sources of fund, sumber duit.
Kenapa? Contohnya building tahun lepas 10 juta, tapi building tahun ni 8 juta. Maknanya ada aset yang telah dijual. Ada aset yang telah dijual. Bila jual, kita dapat duit lah. Maknanya 2 million tu kan, beza tadi kan, daripada tahun lepas 10, tiba-tiba tahun ni jadi 8. Maknanya 2 million tu adalah sources of fund. Kita jual aset kita sebanyak 2 million. So dapat duit kan, dapat duit. Okay, another sources of fund is increase in liabilities and equity. Kalau untuk bahagian liability and equity ada pertambahan, maknanya itu pun adalah sources of fund, sumber duit lah. Kenapa? Sebabnya mungkin kita berhutang lebih banyak. Maknanya bila kita berhutang, kita dapat fund kan. Ataupun kita jual saham. Bila kita jual saham, kita dapat fund. And then seterusnya source of fund lagi adalah profit lah, untung. Bila untung dapat duit kan. Bila untung dapat duit. And then last kali depreciation, susut nilai. Yang ni macam mana nak terangkan? Susut nilai ni dia sebenarnya non-cash expenses. So kita consider as sources of fund lah. Lebih kurang macam tu. Okay, kemana uses of fund? Kemana duit tu akan digunakan? Contohnya kalau tengok compare to asset tahun lepas ke tahun ni, ada peningkatan. Tahun lepas 10, tahun ni jadi 12 juta. So maknanya ada pertambahan aset. Bila ada pertambahan aset, maknanya kita beli aset. Bila kita beli, kita guna duit kan. That's why dia panggil uses of fund. Okay, yang kedua, decrease in liability and equity. Kita tengok compared to last year, hutang kita makin berkurang. Maknanya kalau hutang berkurang, maknanya kita bayar hutang kan. Bila bayar hutang, uses of fund. Same goes to equity. Kalau saham tu makin berkurang, maknanya kita beli balik saham daripada pemegang-pemegang saham dekat luar sana. Maknanya kita guna duit lagi. And then uses of fund lagi, kalau rugi, uses of fund. And then kita bayar dividen lah last kali kan. Kita bayar dividen. Okay. Okay, so yang ni kita tengok sekejap lagi. Okay, so ini step untuk prepare source and user of fund. Set out changes. Kesan dulu ada perubahan ke tak kan, apa yang berubah dari sudut asset, daripada sudut liability, dari sudut equity. Kesan dia punya perubahan. Classify the changes of classify lah sama ada dia sources ke users kan. Kalau asset tu berkurang, maknanya sources of fund kan. Kena hafal lah yang tadi. Okay, and then maklumat yang kita dapat tu kita transfer masuk dalam source and users statement lah. Statement yang perlu kita buat. Okay, so ada nota tu, tambahan tu untuk source and user of fund. So untuk chapter tu setakat tu saja. Yang penting sekali you kena faham financial statement, which is income statement, balance sheet, cash flow statement dengan retaining statement kan. Okay, and then you kena faham berkenaan dengan ratios. So ratios tu agak banyak sedikit. Okay, and then last kali you kena tahu cara nak buat source and user of fund kan. Mungkin saya akan buat video tambahan lah berkenaan dengan source and user of fund. Okay, so itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.